Ada beberapa perkara yang jarang-jarang ejen insurans beritahu kepada klien dia. Okey, apakah itu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Biasanya ejen insurans kalau dia nak jual medical card, okey, polisi dia biasanya dia jumpa klien tu dia akan beritahu keistimewaan medical card dia, ya. Tetapi kadang-kadang ada juga di antara ejen insurans yang tidak beritahu masalah ataupun problem yang akan dihadapi semasa penggunaan medical card itu sendiri. Di sini saya beritahu dua masalah, ya. Ini saya berkongsi secara peribadi berdasarkan pengalaman saya dan saya bukan ejen insurans lah, ya. Satu, masa kemasukan ke ward. Okey, Biasanya selepas doktor tengok di klinik ataupun di kecemasan, so pesakit itu didapati perlu masuk ke ward untuk membuat prosedur ke operation ke atau rawatan. Jadi doktor pakar akan isi borang, okey, dan borang tu akan dihantar ke pihak insurans untuk diluluskan. Kebanyakan dan biasanya proses kelulusan itu memberi masa yang singkat lah, kurang daripada 1 jam ataupun sejam 2 jam lah. Tetapi ada juga kes-kes di mana masa untuk kemasukan ward tu terlalu lama, kadang-kadang 4 jam, 6 jam. Jadi masalah ini mungkin disebabkan oleh pihak hospital yang lambat hantar borang insurans ataupun pihak insurans itu sendiri yang lambat memproses kelulusan kemasukan ke ward. Ataupun yang ketiga, kadang-kadang pihak insurans hendak membuat pertanyaan lanjut kepada doktor pakar kenapa pesakit ini perlu masuk ward atau buat operation. Biasanya nak tahu penyakit itu lebih detail lah. Takut-takut penyakit itu ada berkaitan dengan bertentangan dengan polisi medical card yang dia ambil. So kadang-kadang kalau pertanyaan tu sikit saja biasanya okey, cuma kadang-kadang kalau pertanyaan tu banyak 2 ke 3 kali, so jarak masa untuk memproses tu lama, ya. sebenarnya pesakit ni tak nak ambil risiko kalau kemasukan ke ward tanpa diluluskan, tiba-tiba insurans decline, tak diluluskan. Jadi pesakit kena bayar sendiri. So masalah bagi pesakit. So itu adalah masalah yang pertama lah. Perkara kedua, biasanya ejen insurans akan beritahulah penyakit-penyakit apa yang akan decline. Jika kemasukan ke ward tapi penyakit itu bertentangan dengan polisi, biasa dia akan decline lah. Contohnya penyakit congenital, okay, congenital yang dari kecil, memang tak boleh claim lah. Kedua, kadang-kadang penyakit yang kita tak declare sebelum ambil medical card. Bila dah dapat penyakit dan penyakit itu berkaitan dengan penyakit yang kita dah lama dah ada sebelum ni, tapi kita tak declare. Okay. Ketiga, tempoh matang. Kadang-kadang ada sesuatu penyakit tu dia ada masa-masa dia, tak boleh claim. Okay. Tetapi masalah yang biasa ejen insurans tak beritahu, kadang-kadang ada juga kes di mana mula-mula masuk tu okey, accept, okey, diluluskan. Tapi tiba-tiba masa discharge keluar ke ward, insurans decline. Sebab ini berlaku di mana, okey, bila kemasukan ke ward, biasa doktor akan buat penyiasatan lanjut. So bila buat penyiasatan lanjut, so penyakit diagnosis sebenar tu adalah diagnosis yang bertentangan dengan polisi. Okey. Masa masuk tu doktor ingat penyakit lain, so boleh claim. Tetapi bila buat penyiasatan lanjut, sebenarnya penyakit lain yang tak boleh diklaim dan bertentangan dengan polisi medical card. Contoh saya beritahu, okey, satu pesakit datang dengan mata kuning dan juga sakit bawah kanan tulang rusuk. Okey, biasanya doktor akan suspek penyakit batu lah, batu tersumbat ke apa. So kalau medical card, kalau lebih 2 tahun biasa boleh claim lah. So pesakit dia masukkan ward lah dengan diagnosis jangkitan kuman ataupun batu pada bahagian salur empedu. Tetapi so lepas tu penyiasatan lanjut dibuat untuk confirmkan. So bila buat penyiasatan lanjut, buat CT scan semua, barulah confirm sebenarnya bukan batu yang menyebabkan kuning, tetapi sebab pembekakan salur empedu tu. Yang sebenarnya benda tu berlaku dari kecil lagi atau dari lahir lagi.
Itu kita panggil choledochosis. Okey, choledochosis ni di mana? Ianya penyakit congenital yang berlaku pada saluran empedu yang bengkak. Dan kadang-kadang tanda-tanda tu tak ada masa kecil. Bila dewasa barulah ada masalah, barulah tanda-tanda tu keluar. Biasa dapat jangkitan kuman dan sebagainya. So bila confirm choledochosis, so bila keluar doktor akan tulis diagnosis ni, memang syarikat insurans akan decline. Sebab dia beritahu alasan dia kerana penyakit ini adalah penyakit congenital. So tak boleh declare. Itu masalah yang saya beritahu itu adalah di antara masalah-masalah yang berlaku yang kadang-kadang ejen insurans tidak beritahu. Cuma saya beritahu ini saja untuk pengetahuan semualah ya. Sebagai untuk berkongsi pengalaman saya yang menguruskan claim insurans semasa di hospital ya. Wow.